Seorang isteri baru sahaja melahirkan anak tunggalnya. Keluarga kecil ini bahagia walaupun hidup tidak mewah. Namun kerana satu tragedi telah mengubah seluruh kebahagiaan yang dikecapi oleh mereka. Luluh hati seorang suami apabila melihat isteri yang dicintainya mati dibunuh oleh kawan sendiri. Bagaimana kisah ini terjadi? Ikuti kisah ini. Wanita masih dalam pantang ditemui mati dipercayai dibunuh dalam bilik di rumahnya di tingkat 8 Mentari Court, Bandar Sangway pada malam 4 Mac 2015. Selain itu, wanita berusia 23 tahun itu yang dikenali sebagai Rabiatul Adawiyah Abdul Aziz ditemui dalam keadaan menyayat hati dengan kedua-dua tangan dan kakinya terikat menggunakan tali guni bersama bayi yang sedang tidur di sisi kira-kira 8 malam. Lebih menyayat hati apabila mangsa seorang ibu muda berusia 23 tahun dipercayai dibunuh di depan anaknya yang baru berusia sebulan setengah. Bayi terbabit bagaimanapun dilaporkan selamat. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Azmi Abu Kasim, berkata kejadian itu disedari suaminya yang baru pulang daripada kerja selepas mendapati pintu rumah berkunci dari dalam. Pemeriksaan mendapati tiada kesan kecederaan ditemui pada mayat wanita itu. Namun terdapat tumpukan darah yang masih belum dikenal pasti sama ada milik mangsa atau suspek lain. Turut ditemui sejenis senjata tajam dalam rumah berkenaan. Siasatan awal tidak menolak mangsa kemungkinan mati dicekik, tetapi pihak polis akan menunggu laporan bedah siasat untuk mengesahkan sama ada ianya benar ataupun tidak. Selain suami isteri berkenaan, terdapat 3 lagi individu lain mendiami rumah itu yang dijadikan sebagai kuartus pengawal keselamatan sebuah kilang elektronik di Kelana Jaya. Pasukan forensik turut menemui senjata yang disyaki digunakan dalam kes pembunuhan kejam itu. Pihak polis menemui senjata namun siasatan masih dijalankan sama ada senjata tersebut digunakan oleh suspek untuk membunuh walaupun polis tidak menemui sebarang kesan tikaman di badan mangsa. Pemeriksaan turut menemui kesan pecah masuk pada bilik mangsa. Semasa malam kejadian, suami mangsa terpaksa memecahkan pintu rumah selepas gagal dibuka dengan kunci. Malah, panggilannya juga tidak dijawab. Pemeriksaan dijalankan pasukan forensik di lokasi kejadian, termasuk merakam keterangan jiran bagi membantu siasatan. Mayat wanita itu dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM untuk bedah siasat dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Menurut abang ipar, mangsa menyifatkan pembunuh ini memang tidak ada perikemanusiaan. Mangsa yang masih berpantang kerana baru 43 hari melahirkan anak turut diikat di mulut dengan kain lampin dan lebih menyedihkan mayatnya ditemui bersebelahan bayi yang tidak diapa-apakan. Abang ipar mangsa yang enggan dikenali berkata, adiknya Muhammad Amirullah Kasim, 27 tahun, terlalu sedih dengan kematian isterinya dan belum bersedia ditemui media. Dia masih terkejut dan sedih dengan apa yang berlaku. Lebih-lebih lagi apabila memikirkan nasib bayinya itu. Polis masih menyiasat punca kematian dan percaya ini sebagai kes bunuh. Suspek dipercaya seorang lelaki yang merupakan penghuni rumah tersebut. Berhubung kejadian itu, seorang lelaki berusia 36 tahun yang dipercayai suspek kes ini berjaya ditahan polis di hentian Peduraya kira-kira 10.30 malam 6 Mac 2015. Polis sedang menjalankan siasatan untuk mengenal pasti motif dan lain-lain unsur jenayah dalam kes pembunuhan ini. Polis akan membuat permohonan rema suspek untuk siasatan dan setakat ini masih menunggu laporan bedah siasat daripada Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Pada 16 Mac 2015, tertuduh yang juga seorang pengawal keselamatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas pertuduhan pembunuhan ini. Tertuduh Muhammad Azmirul Syamsuddin, 36 tahun, menganggap faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Suryawati Syawal. Bagaimanapun tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh yang memakai baju kemeja T hijau. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan kesalahan membunuh Rabiatul Adawiyah Abdul Aziz, 24 tahun, di apartmen Mentari Court, Sungai Way pada 10.22 malam 4 Mac 2015. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Tan Gin Han manakala tertuduh tidak diwakili peguam bela. Walau bagaimanapun pada sidang perbicaraan kedua, hakim memerintahkan kes ini dipindahkan ke Mahkamah Tinggi kerana ianya berkaitan kes bunuh. Pada 24 September 2018, Mahkamah menetapkan sebagai tarikh untuk tertuduh membela diri. Hal ini kerana Muhammad Azmirul yang memilih memberi keterangan dari kadang saksi. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Azman Hussein ketika membuat keputusan tersebut turut berpuas hati bahawa tertuduh Muhammad Azmirul Syamsuddin sedar bahawa tindakannya itu boleh menyebabkan kematian mangsa.
Penemuan DNA milik tertuduh pada lampin bayi merupakan antara alasan lelaki terbabit diperintah membela diri terhadap pertuduhan membunuh seorang wanita yang sedang berpantang 3 tahun lepas. Sehubungan itu, mahkamah berpuas hati bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie dan tertuduh diperintah membela diri terhadap pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Selain itu, berdasarkan keterangan pakar patologi sebelum ini, bedah siasat yang dijalankan ke atas mayat mangsa mendapati wanita itu meninggal dunia kerana lemas. Sepanjang perbicaraan bermula November tahun 2017, Timbalan Pendakwa Raya Lokman Kasim yang mengendalikan pendakwaan mengemukakan 14 saksi, manakala tertuduh diwakili Peguam Halim Ashkar Muhammad Hilmi. Malang bagi Muhammad Azmirul. Pada 15 Oktober 2018, tertuduh didapati bersalah dia dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam. Hakim membuat keputusan itu terhadap tertuduh selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah bagi kes berkenaan. Dalam penghakimannya, pembelaan yang dilakukan oleh tertuduh hanya bersifat penafian semata-mata. Justru itu, mahkamah tidak mempunyai pilihan kecuali menjatuhkan hukuman mati mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Namun, peguamnya mengemukakan rayuan, walau bagaimanapun rayuannya di Mahkamah Rayuan ditolak pada 22 Oktober 2019. Pada 21 Oktober 2021, Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati terhadap Muhammad Azmirul kerana membunuh mangsa 6 tahun lalu. Rayuan terakhir Muhammad Azmirul Syamsuddin, 42 tahun, terhadap sabitan membunuh dan hukuman mati sebulat suara ditolak oleh panel 3 hakim. Panel itu yang diketuai Hakim Mahkamah Persekutuan, Vernon Olam Kiat berkata, keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan mensabitkan Muhammad Azmirul bagi kesalahan membunuh adalah selamat untuk dikekalkan. Hakim telah mempertimbangkan isu ini secara teliti. Berdasarkan bukti serta alasan penghakiman Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, Hakim mengambil maklum bahawa isu ini ialah berkaitan keterangan pakar patologi. Menurut Seksyen 300(c) Kanun Keseksaan, adalah benar bahawa pakar patologi Dr. Karunekaran Matiharan saksi ke-14 tidak menyatakan kecederaan tubuh yang dialami mangsa adalah mencukupi untuk menyebabkan kematiannya. Bagaimanapun, jawapan kepada soalan pihak pendakwaan mengenai jenis kecederaan, pakar patologi berkata dalam istilah tertentu bahawa mangsa akan mati akibat sesak nafas kerana keadaan mangsa dengan mulut disumbat kain, selain tangan dan kaki diikat serta ditinggalkan di bawah timbunan pakaian. Mangsa tidak mempunyai peluang untuk terus hidup. Hakim Ong yang bersidang bersama Hakim Zaliha Yusof dan Hakim Mary Lim Chian Suan berkata berdasarkan semua keadaan itu, mahkamah tidak terpengaruh dengan isu-isu yang dibangkitkan oleh Peguam Perayu. Oleh itu, rayuan ditolak, sabitan dan hukuman kekal digantung sampai mati. Sepanjang perbicaraan, motif pembunuhan tidak dinyatakan secara jelas. Berakhir kes pembunuhan ini, tertuduh telah mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Semoga tertuduh sempat bertaubat dengan segala perbuatan yang telah dilakukannya. Kisah ini dijadikan pengajaran buat kita semua. Tidak semua yang kita impikan akan menjadi milik kita. Bukan pembunuhan jalan penyelesaiannya. Semoga Allahyarhamah Rabiatul Adawiyah Abdul Aziz diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.